Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Dr. Raina Bintangkui dari SK Kerukan Kuala Penyu, Sabah, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Keberkesanan Minecraft terhadap pencapaian dan minat murid dalam pecahan. Sebagai pendahuluan, pengintegrasian TMK dalam bidang pendidikan adalah perlu bagi mencetus pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atau PDP berasaskan teknologi bagi menggalakkan berlakunya PDP aktif dan berkesan, merangsang dan meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu subjek, di samping meningkatkan tahap kebat menganalisis, menilai dan mencipta dalam kalangan murid. Di samping itu, pengintegrasian TMK juga perlu bagi menjadikan PDP lebih berkesan dan menarik. Dan dengan itu, permainan digital merupakan satu bentuk TMK yang berpotensi serta berupaya mentransformasi PDP. Penyataan masalah. Masalah yang dihadapi sehingga membawa kepada pelaksanaan kajian ini adalah murid lemah dalam penguasaan konsep pecahan dan ini telah memberi kesan kepada pencapaian murid dalam matematik. Yang kedua adalah miskonsepsi nombor bulat, iaitu murid cenderung melakukan operasi penambahan dan penolakan pecahan berpandukan konsep nombor bulat. Ini adalah kerana murid menganggap bahawa konsep nombor bulat boleh diaplikasi secara langsung terhadap pecahan. Masalah yang ketiga adalah murid kurang mahir dalam penyelesaian masalah pecahan, iaitu murid menambah atau menolak secara terus pengangka dengan pengangka dan penyebut dengan penyebut. Dan masalah yang keempat adalah murid tidak minat terhadap tajuk pecahan. Ini adalah kerana murid menganggap pecahan sebagai suatu tajuk yang sukar untuk difahami dan dikuasai, selaras dengan kajian Yusri dan rakan-rakan 2016 serta Tan dan Effendi 2018. Dengan itu, kajian ini ingin mencadangkan penggunaan Minecraft bagi mengatasi masalah yang dihadapi, iaitu Minecraft merupakan sebuah permainan digital bercirikan sandbox yang membolehkan aktiviti manipulasi dilakukan dalam dunia maya Minecraft tersebut dan ini berpotensi memperkukuh konsep matematik. Kajian-kajian lepas menyokong serta menunjukkan bahawa Minecraft berpotensi merangsang dan menyokong pembelajaran murid serta berpotensi memperkukuh penguasaan konsep pecahan serta menarik minat murid terhadap PDP pecahan. Terdapat dua objektif kajian dalam kajian ini, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min markah pencapaian ujian pasca antara murid yang menjalani PDP pecahan menggunakan Minecraft dengan murid yang menjalani PDP pecahan menggunakan kaedah konvensional. Manakala objektif kajian yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti tahap minat murid terhadap pecahan setelah menjalani PDP menggunakan Minecraft. Hipotesis kajian pula terdiri daripada 3 hipotesis nol, iaitu yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pra dengan min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pra dengan min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan rawatan, serta hipotesis nol yang ketiga adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Kaedah kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan reka bentuk kajian, kuasi eksperimen, ujian pra dan ujian pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Sampel kajian pula terdiri daripada 30 orang murid tahun 3 di sebuah sekolah rendah di daerah Kuala Penyu dan selaras dengan cadangan KAR dan Ramalinggam, saiz sampel sebanyak 30 atau lebih adalah dianggap mencukupi bagi pelaksanaan sesuatu kajian. Pensampelan yang digunakan adalah pensampelan kluster yang melibatkan 2 kelas sedia ada di mana kumpulan kawalan terdiri daripada 14 orang murid
manakala kumpulan rawatan terdiri daripada 16 orang murid. Kajian ini dilaksanakan selama 7 minggu yang melibatkan seorang guru matematik yang sama bagi kedua-dua kumpulan. Langkah pertama adalah melibatkan pentadbiran ujian pra. Langkah kedua adalah pelaksanaan kajian, iaitu PDP dilaksanakan menggunakan intervensi yang dicadangkan. Langkah yang ketiga adalah pentadbiran ujian pasca, manakala langkah yang keempat adalah pentadbiran soal selidik. Ujian pra, ujian pasca, serta set soal selidik merupakan instrumen kajian dalam kajian ini. Ujian pra dan ujian pasca tersebut terdiri daripada 15 item respons terhad dan dibina berpandukan JSU Matematik, tajuk pecahan tahun 3. Ujian pra ditakbir bagi mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dalam tajuk pecahan, khususnya subtajuk penambahan dan penolakan pecahan. Manakala ujian pasca pula ditabir bagi mengenal pasti sama ada terdapat peningkatan pencapaian oleh murid setelah diberikan intervensi. Ujian pasca tersebut adalah sama dengan ujian pra dari segi item, namun diubah sesuai dari segi susunan item. Set soal selidik pula ditabir bagi mengenal pasti keupayaan Minecraft untuk meningkatkan minat murid terhadap PDP pecahan dan diadaptasi dari kajian Johari dan Nor Suryani 2011, melibatkan 8 item yang menggunakan skala Likert 5 nilai skor bagi menunjukkan tahap persetujuan. Kesahan muka dan kesahan kandungan merupakan kesahan yang dilakukan atau dilaksanakan ke atas ujian pra dan ujian pasca melalui rujukan pakar serta rujukan JSU. Manakala bagi set soal selidik pula, kesahan muka serta kesahan kandungan dilaksanakan melalui rujukan pakar dan rujukan instrumen. Kebolehpercayaan ujian pra ditentukan selepas kajian rintis berdasarkan tahap persetujuan antara penilai, di mana dua orang guru matematik bertindak sebagai penanda kertas soalan dan juga penilai, dan kebolehpercayaan ujian pra tersebut ditentukan berdasarkan nilai Cohen-Kappa. Analisis item juga turut dilaksanakan bagi menilai, memperbaiki dan meningkatkan kualiti item. Di samping itu, analisis item juga dilaksanakan bagi memperbaiki kebolehpercayaan dan kesahan instrumen. Dan dua bentuk analisis item yang dilakukan adalah bagi mendapatkan nilai indeks kesukaran item serta indeks diskriminasi item. Bagi analisis data pula, objektif kajian yang pertama menggunakan statistik inferensi melalui ujian T, dua kumpulan sampel tak bersandar, dan dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan signifikan dalam min markah pencapaian ujian pasca. Manakala objektif kajian yang kedua pula melibatkan statistik deskriptif, iaitu melalui min dan sisihan piawai, dan dilakukan bagi mengenal pasti tahap minat murid terhadap PDP pecahan setelah penggunaan Minecraft. Dan tahap minat tersebut ditentukan berdasarkan jadual interpretasi tahap minat berdasarkan skor min, seperti yang dicadangkan oleh Staffelbeam 1971, di mana 4 tahap minat tersebut adalah tinggi, sederhana rendah, atau rendah. Berikut ditunjukkan perbandingan operasi umum dan penggunaan Minecraft dalam penyelesaian masalah pecahan. Kaedah operasi umum melibatkan pelaksanaan penyelesaian masalah penulisan di atas kertas, iaitu nilai pecahan itu sendiri diselesaikan dalam bentuk penulisan. Manakala melalui penggunaan Minecraft, penyelesaian masalah pecahan dilakukan di dalam dunia maya Minecraft itu sendiri. Bagaimanakah penyelesaian masalah pecahan dilakukan di dalam Minecraft? Seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini, nilai pecahan itu ditukar ke dalam bentuk objek konkret seperti berikut.
Dan objek konkret itu akan mewakili nilai pecahan. Dan seperti yang ditunjukkan di sini, nilai pecahan 1/3 tambah dengan nilai 1/3 akan mendapat nilai 2/3, namun telah diubah ke dalam bentuk susunan blok 3D seperti berikut. Melalui manipulasi yang dilakukan di dalam Minecraft bagi penyelesaian masalah pecahan akan membantu murid memvisualisasi pecahan dengan lebih baik. Di samping menggalakkan murid melakukan aktiviti secara hands-on. Situasi ini akan memberikan suatu persekitaran yang interaktif dan menghiburkan, serta menggalakkan murid untuk belajar sambil bermain. Dan elemen utama yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah pecahan di dalam Minecraft adalah model pecahan. Model pecahan merupakan struktur 3D yang dibina menggunakan blok 3D bagi mewakili sesuatu nilai pecahan. Seperti yang ditunjukkan di sini, nilai pecahan 1/3 telah diwakilkan di dalam Minecraft melalui susunan 3D seperti berikut, di mana satu blok kuning di sini mewakili nilai 1, manakala 3 blok yang disusun secara menegak ini mewakili nilai 3, dan dapatlah kita nilai 1/3. Dapatan kajian. Bagi hipotesis nol pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min markah pencapaian ujian pra dengan min markah pencapaian ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Dapatan kajian adalah hipotesis nol ini gagal ditolak, iaitu murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang minima apabila menjalani PDP pecahan menggunakan kaedah konvensional. Bagi hipotesis nol yang kedua pula, hipotesis ini ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan. Murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP pecahan menggunakan Minecraft. Bagi hipotesis nol yang ketiga pula, hipotesis nol tersebut ditolak, iaitu terdapat perbezaan yang signifikan dari segi min markah. Murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP pecahan menggunakan Minecraft. Bagi tahap minat murid terhadap PDP pecahan menggunakan Minecraft pula, nilai yang diperolehi adalah 4.03, dan ini menunjukkan bahawa tahap minat murid terhadap PDP pecahan setelah penggunaan Minecraft adalah pada tahap minat tinggi. Ini bermakna bahawa penggunaan Minecraft di dalam PDP pecahan berupaya mencetus serta meningkatkan tahap minat murid terhadap pecahan. Di samping itu, penggunaan Minecraft juga telah berjaya meningkatkan peratus murid lulus dalam ujian pasca berbanding dalam ujian pra, di mana peningkatan tersebut, dan ini dalam kumpulan rawatan, adalah sebanyak 73%. Sebagai perbincangan, pencapaian murid dapat ditingkatkan secara optimum melalui penggunaan Minecraft. Di samping itu, minat murid terhadap PDP pecahan juga telah meningkat dengan penggunaan Minecraft. Dan ini berlaku disebabkan, yang pertama, pelaksanaan aktiviti penyelesaian masalah secara hands-on mencetus minat dan motivasi murid untuk melakukan aktiviti penyelesaian masalah. Yang kedua, penggunaan Minecraft membantu dalam memvisualisasi konsep pecahan yang abstrak dengan lebih mudah. Yang ketiga, persekitaran pembelajaran yang interaktif menggalakkan penglibatan aktif murid dalam PDP. Yang keempat, persekitaran pembelajaran lebih responsif dengan murid mudah mendapat maklum balas segera terhadap apa yang mereka lakukan selaras dengan sifat sesebuah permainan digital. Dan yang kelima adalah minat tercetus disebabkan elemen hiburan dan keseronokan yang telah meningkatkan minat murid terhadap PDP pecahan. Sebagai kesimpulan, daripada kajian yang dijalankan ini, didapati dan dapat disimpulkan bahawa penggunaan Minecraft dalam PDP pecahan berupaya meningkatkan pencapaian murid dalam matematik, khususnya pecahan,
menjadikan persekitaran pembelajaran menarik dan interaktif, serta meningkatkan minat murid terhadap PDP pecahan. Dengan itu, sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.